Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Hari ini bukan senang untuk mencari pemimpin yang benar-benar sempurna, yang disayangi, dipercayai, berkepribadian terpuji dan dapat dianggap pemimpin sepanjang zaman. Oleh itu, dalam usaha kita membuat pilihan antara seorang pemimpin yang baik dengan pemimpin yang kurang atau tidak baik, pertimbangan yang waras dan penuh tanggungjawab perlu diutamakan demi kepentingan agama dan bangsa serta kehidupan generasi yang akan datang. Al-Quran memberi petunjuk sama ada secara tersurat atau tersirat dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam menjawab persoalan siapakah yang layak kita pilih. Di dalam Al-Quran ditemui dua sifat utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang memegang suatu jabatan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Kedua perkara ini harus diberi perhatian dalam menentukan pilihan kita. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau tugaskan adalah yang kuat lagi dipercayai. Demikian ucapan puteri Nabi Syuaib yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengkhabarkan tentang Ifrit dan gulungan jin yang memperlihatkan kesanggupannya kepada Nabi Sulaiman untuk membawa singgasana Balqis. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercayai. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau berkata kepada raja, "Jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." Ini kerana dengan kekuatannya, Nabi Yusuf alaihissalam mampu melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan baik. Pada hakikatnya, tidak mudah terhimpun dalam diri seseorang itu kedua sifat tersebut secara sempurna. Tetapi kalau harus memilih, maka pilihlah yang paling sedikit kekurangannya dan lakukan pilihan setelah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang terbaik. Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang dua orang yang dicalonkan untuk memimpin satu pasukan, di mana yang pertama kuat tapi bergelimang dalam dosa, manakala yang kedua kuat agamanya tetapi lemah pentadbirannya, maka beliau menjawab, orang pertama dosanya ditanggung sendiri, sedangkan kekuatannya dapat membina keutuhan negara dan kepentingan umat. Manakala orang kedua yang kuat keberagamaannya hanya manfaat untuk dirinya sahaja, sedangkan kelemahannya menjadi bencana bagi orang yang dipimpinnya. Prinsip Bismillahirrahmanirrahim harus diterap dan diamalkan jika mahu disayangi oleh rakyat mahupun pengikut. Nabi SAW mengutamakan kecantikan dalaman yang begitu memukau tanpa cacat celanya. Inilah formula kejayaan dakwah baginda melalui teladan dan prinsip kepimpinannya. Hak setiap orang ditunaikannya. Pandangannya kepada orang yang lemah terhadap yatim piatu, orang yang sengsara dan miskin adalah seperti pandangan seorang bapa yang penuh kasih, lemah lembut dan penuh mesra. Sikap Rahman dan Rahim Rasulullah itu yang menjadi landasan pada detik-detik awal perjuangannya. Sikap ini terbukti efektif bagi membangun suatu pengaruh dan sebagai tangga pertama kepimpinannya. Pemimpin tidak akan berhasil memimpin orang lain
jika dia belum berhasil memimpin dirinya sendiri. Pemimpin harus menjelajahi dirinya sendiri dan mengenali secara mendalam siapa dirinya yang sebenar. Sebelum dia memimpin keluar, dia harus memimpin ke dalam dirinya. Tugas inilah yang sebenarnya paling berat. Memimpin diri sendiri melawan hawa nafsu adalah satu disiplin diri. Disiplin diri ini adalah bagaimana untuk mencapai apa yang amat diharapkan dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Musuh yang paling berat sebenarnya adalah diri sendiri, dan seorang pemimpin harus mengenali siapa lawan dan siapa kawan di dalam dirinya. Tanpa pengetahuan tentang hal ini, maka dia akan menjadi hamba yang lahir dari janin pemikiran yang diciptakannya sendiri. Al-Quran dan hadis menetapkan 4 sifat para nabi selaku pemimpin umatnya. Pertama, as-siddiq, bermaksud melaksanakan kebenaran serta kesungguhan dalam berucap, berjuang dan ketika melaksanakan tugasnya. Sifat yang kedua, al-amanah, yang menjadikan ia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, baik amanah daripada Allah Subhanahu wa taala mahupun pengikutnya. Ketiga, al-fatanah, iaitu kecerdasan yang mampu menghadapi dan menangani persoalan-persoalan semasa. Dan yang keempat, at-tabligh, iaitu penyampaian yang jujur dan bertanggungjawab serta mengamalkan sikap keterbukaan. Contoh terbaik dalam memperihalkan aspek kepimpinan ini ialah menerusi cara yang telah diaplikasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepimpinan Nabi berakar umbi dalam jiwa masyarakat. Baginda sayang dan kasih kepada umatnya bukan hanya di bibir tetapi dipamerkan pada perbuatan serta dipraktikkan dalam kehidupan harian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang peristiwa Nabi Ibrahim diangkat menjadi pemimpin. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan satu syarat. Ini bermakna walaupun kekuasaan itu dapat diwariskan kepada anak cucu oleh orang tua, ia hanya dibenarkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. Terdapat 2 perkara asas yang sewajarnya difahami apabila membicarakan ayat di atas. Pertama, kepimpinan menurut pandangan Al-Quran bukan sekadar kontrak atau perjanjian sosial antara pemimpin dengan masyarakat, tetapi ia juga merupakan ikatan perjanjian antara pemimpin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan satu amanah daripada Allah yang perlu ditunaikan sebaik-baik mungkin dan akan dituntut pada hari kiamat kelak. Seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda telah bersabda, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, lalu mengatakan, Akulah sang raja. Di manakah mereka yang menggelar diri raja-raja bumi? Perkara asas kedua adalah seorang pemimpin mesti dari kalangan mereka yang benar-benar layak. Mereka wajib memiliki kelebihan dari sudut keilmuan, fizikal, keterampilan, kewibawaan, akhlak yang mulia, berkemahiran dalam berkomunikasi dan ketakwaan kepada Ilahi. Ini memandangkan berat dan besarnya tanggungjawab yang akan dipikul kelak. Justru telah diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan Abu Zar untuk memimpin kerana baginda mendapati beliau tidak mampu untuk menggalas tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Ya Abu Zar,
Aku lihat engkau seorang yang lemah dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Janganlah engkau memimpin 2 orang dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Kelayakan untuk memegang suatu jawatan itu mestilah diutamakan, kerana sekiranya diabaikan akan membawa kehancuran kepada agama, bangsa dan negara.